Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada ilahi kerana dengan izinnya dapat kita bersua kali ini di dalam satu forum ilmiah bagi membincangkan berkenaan vaksinasi dan imunisasi bersama saya Nabila binti Anwar pada petang yang berbahagia ini. Sebelum itu, saya ingin mengalukan kehadiran tuan-puan dan rakan-rakan sekalian pada majlis kita pada hari ini. Semoga kita semua akan memperoleh manfaat yang berguna daripada forum ini, insya-Allah. Tajuk forum kita pada hari ini berkisar mengenai isu yang berfokuskan vaksinasi dan imunisasi yang sangat penting bagi kita semua. Tanpa melengahkan masa lagi, saya akan memperkenalkan 4 orang ahli panel yang tidak asing lagi. Baiklah, ahli panel yang pertama, Ayu berbaju kurung, saudari Nur Aisyah Kila. Dan di hujung sana, ahli panel kedua pandai berkata-kata dan segak, saudara Indo. Ahli panel ketiga nampak pemalu tapi bijak berkata-kata, saudari Logashini. Ahli panel yang terakhir kacak dan bergaya, saudara Muhammad Taufik. Baiklah, sebelum kita pergi dengan lebih jauh, izinkan saya menerangkan terlebih dahulu berkaitan tajuk forum kita pada hari ini, ialah vaksin dan imunisasi. Pelbagai mitos mengenai vaksin. Yang pasti, pengambilan vaksin tidak hanya mengurangkan gejala serius dan kes kematian memabitkan jangkitan COVID-19, tetapi bukti terbaru menunjukkan ia dapat mengurangkan risiko penularan virus berjangkitan itu kepada orang lain. Dan Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan Universiti Putra Malaysia UPM, Prof. Dr. Zamri Sekawi berkata, penerima vaksin COVID-19 masih boleh dijangkiti wabak itu, tetapi kuantiti virus dalam badan pembawa adalah sedikit sekaligus menyebabkan kadar kebolehjangkitan atau R-NICE semakin rendah. Jadi, sebagai pembuka forum kita pada kali ini, saya ingin bertanyakan soalan kepada ahli panel yang pertama, Nur Aisyah Kila. Apakah penerangan yang jelas tentang vaksin dan imunisasi? Terima kasih kepada moderator, Saudari Nabila, di atas soalan yang diajukan. Assalamualaikum dan salam bahagia saya ucapkan kepada semua hadirin dan hadirat yang saya hormati. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk hadir dan turut serta dalam forum kita pada pagi yang mulia ini. Berbalik kepada soalan tadi, sebenarnya vaksin merupakan salah satu cara terpenting dan tepat yang digunakan untuk mencegah penyakit dan menjaga kondisi tubuh badan. Vaksin yang juga sering disebut sebagai imunisasi berfungsi sebagai melawan kuman-kuman yang menyebabkan penyakit. Vaksin membantu dalam mengebalkan tubuh badan dari infeksi tanpa mengakibatkan efek sampingan yang membahayakan. Bagi imunisasi pula merupakan salah satu proses di mana seseorang individu tersebut dilindungi daripada penyakit yang disebabkan oleh jangkitan mikroorganisma atau lebih dikenali sebagai patogen. Imunisasi juga merujuk kepada satu proses memberikan vaksin kepada seseorang individu bagi mencegah penyakit berjangkit daripada berlaku. Istilah vaksin merujuk kepada bahan atau bahan kimia yang digunakan untuk imunisasi, sementara vaksinasi merujuk kepada tindakan atau perilaku seseorang individu memberikan vaksin kepada seseorang individu yang lain. Imuniti pula merujuk kepada keadaan seseorang yang dilindungi kerana telah divaksin atau mengalami jangkitan dan pulih. Vaksinasi seperti jangkitan memberi imuniti selepas berinteraksi dengan sistem imun. Terima kasih kepada panel pertama kita atas lontaran konsep yang utuh lagi berisi. Sebentar tadi, panel pertama ada menyatakan bahawa imuniti kelompok dapat disimpulkan sebagai perlindungan daripada penyakit berjangkit yang terbentuk apabila sebahagian besar kelompok masyarakat mempunyai imuniti dan terlindung daripada jangkitan penyakit tersebut. Justeru, saya ingin menanyakan persoalan seterusnya kepada ahli panel kita yang kedua, pandai berkata-kata dan segak, saudara Indo. Apakah kebaikan dan keburukan vaksinasi dan imunisasi ini? Soalan yang menarik daripada moderator kita pada hari ini. Bismillah. Kebaikan dan keburukan vaksinasi dan imunisasi. Kesan adverse seperti demam, reaksi pada tempat suntikan, keletihan dan kesekan pada otot merupakan kesan adverse ringan yang boleh berlaku dengan penggunaan vaksin. Ini dikenali sebagai reactogenicity, iaitu tindak balas badan terhadap vaksin dalam membentukkan imuniti bagi perlindungan dari jangkitan bakteria dan virus penyebab suatu wabak sukar untuk merebak sekiranya dilindungi dengan vaksin. Ini dinamakan imuniti berkelompok. Ia hanya boleh dicapai dengan liputan imunisasi yang tinggi. Imunisasi melindungi individu, keluarga, masyarakat dan negara.
Terima kasih kepada panel kedua atas pandangan yang amat bernas sebentar tadi. Sekarang sudah terang lagi bersuluh bahawa sebenarnya terdapat banyak kebaikan dan keburukan vaksinasi dan imunisasi ini yang ramai belum tahu. Jika dua orang panel kita tadi menerangkan tentang vaksinasi, imunisasi dan kebaikan dan keburukan, saya ingin meminta pendapat ahli panel ketiga, nampak pemalu tapi bijak berkata-kata, Saudari Logashini, tentang persoalan apakah faedah vaksinasi dan imunisasi. Dipersilakan. Terlebih dahulu, terima kasih kerana menjemput saya untuk berbicara dalam majlis forum ini untuk menjawab persoalan ini. Umum sedia maklum, faedah imunisasi vaksin, lihat maklumat pesakit untuk kegunaan kesan, sampingan, interaksi dan ulasan pengguna. Sungguh intelektual pemikiran saudari panel kita yang ketiga. Memang tidak dapat disangkal lagi. Seterusnya, saya ingin bertanya panel keempat, kacak dan bergaya saudara Muhammad Taufik. Apakah kesan-kesan vaksinasi dan imunisasi? Terima kasih kepada moderator atas persoalan yang diujarkan kesan variasi dan imunisasi ini. Suntikan vaksin akan melindungi kanak-kanak daripada penyakit jika badan diserang oleh pembawa penyakit. Kewajipan imunisasi adalah untuk memastikan kanak-kanak dapat melindungi dan mencapai imuniti kumpulan herd immunity sehingga 97% penerima ibu bapa. Vaksin diberi melalui jadual imunisasi kanak-kanak kebangsaan bertujuan mencegah daripada 13 jenis penyakit berjangkit, iaitu komplikasi batuk kering, hepatitis B, difteria, pertusis, polio, tetanus. Vaksin terbukti kesan dan merangsang imuniti untuk mempertahankan diri daripada penyakit. Vaksin membantu menguatkan sistem kanak-kanak seawal mungkin. Oleh itu, jadual imunisasi kanak-kanak kesihatan yang baik dapat membantu perkembangan fizikal, kognitif, bahasa, sosial, moral, sosial dan sebagainya. Selain itu, ia juga membantu dalam proses melatih dan mendidik anak-anak mengikut keperluan tahap kefahaman bayi atau kanak-kanak. Itu saja penjelasan daripada saya. Begitu hebat kata-kata yang diutarakan oleh panel keempat kita sebentar tadi. Justeru bahawa vaksin ini sangat penting bagi kita. Tetapi saya ingin bertanya secara ringkas tentang pendapat ahli panel kita pada hari ini. Apakah langkah untuk menguatkan keimunan badan? Saya persilakan panel kita yang pertama dahulu untuk memberikan sedikit ulasan ataupun pendapat. Terima kasih kepada moderator atas persoalan yang diajukan. Saya ingin memberi penambahan sedikit dalam langkah-langkah untuk menguatkan keimunan badan. Yang pertama adalah melibatkan diri dalam senaman. Senaman sederhana boleh mengurangkan keradangan dan menggalakkan perolehan sel imun yang sihat seperti berjoging, berbasikal, berjalan kaki, berenang dan mendaki adalah pilihan yang bagus. Yang kedua adalah kekal penghidratan. Penghidratan tidak semestinya melindungi anda daripada kuman dan virus, tetapi mencegah hidrasi adalah penting untuk kesihatan keseluruhan badan. Memandangkan hidrasi boleh menyebabkan anda lebih terdedah kepada penyakit. Pastikan anda minum banyak air setiap hari. Dan terakhir sekali adalah urus tahap tekanan anda. Melegakan tekanan dan kebimbangan adalah kunci kepada kesihatan imun. Tekanan jangka panjang menggalakkan keradangan serta ketidakseimbangan dalam fungsi sel imun yang menurunkan tahap tekanan anda melalui meditasi. Yoga, senaman dan amalan lain boleh membantu memastikan sistem imun anda berfungsi dengan baik. Begitu hebat sekali wacana yang dilontarkan oleh panel pertama kita sebentar tadi. Terima kasih saya ucapkan kepada keempat ahli panel kita kerana sudi hadir dan sudi menyuarakan pendapat masing-masing. Moga apa yang kita dapat hari ini tidak sekadar masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Kesimpulannya, perkara yang berkaitan dengan kesihatan merupakan salah satu unsur sangat penting. Mengakhiri bicara forum kita pada hari ini, terimalah selangkah pantun yang berbunyi, tuailah padi antara masak, esok jangan layu-layuan, intailah kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Sekian saja untuk hari ini. Terkasar bahasa, tersilap bicara, mohon dimaafkan. Sesungguh yang baik itu datangnya daripada Yang Maha Pencipta, dan yang kurang elok itu datangnya daripada kekilafan diri kami sendiri. Wallahu a'lam. Saya akhiri forum kita pada pagi ini dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.